wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Minhajul Abidin, muka surah 14. Muka surah 14, baris yang ke-15 daripada bawah. Muka surah 14, baris ke-15 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan demikian lagi tiada lazim atasmu, tiada wajib atasmu sebagai wajib fardu ain. Dan demikian lagi tiada lazim atasmu, yakni tiada wajib atasmu sebagai wajib fardu ain mengetahui segala abwab, segala bab-bab ilmu fikhi, ilmu fiqh. Mana hak tiada lazim, tiada wajib atasmu sebagai wajib fardu ain daripada berjual beli dan sewa menyewa dalam bab muamalah. Contohnya bab muamalah jual beli dan sewa menyewa, itu dalam bab muamalah. Dan berkahwin, bab munakahat. Dan tolak dan melukakan. Apa dia melukakan di sini? Bab janayat. Melukakan ni bab janayat. Sebab dalam fiqh ni ada 4 bahagian. Ibadah, muamalah, munakahah, kemudian janayah. Dia ada 4 rubuk dia panggil. Rubuk ni 1/4. Arba'ah 4. Rubuk 1/4. Macam contohnya salasah 3. Kita kenal nombor Arab. Kenal nombor Arab tau. Salasah. Ni dah kenal masuk pastilahnya. Salasah 3. Sulus 1/3. Khamsah 5. Khumus 1/5. Ada gitu. Sab'ah 7. Subu' 1/7. Arba'ah 4. Rubu'un 1/4. Dia panggil 4 rubuk dia panggil dalam bab fiqh. 4 1/4 lah. Dia ada 4 bahagian. Bahagian ibadah merangkumi sembahyang, puasa, zakat, haji, itu dalam bab ibadah. Muamalah, munakahah, kemudian janayah. Ni melukakan ni mana bab janayah. Tu melukakan. Sesungguhnya tiap-tiap yang demikian itu, tiap-tiap yang demikian itu dalam bab jual beli, sewa menyewa, bab munakahat, bab janayah, itu fardu kifayah. Fardu belajar, wajib belajar, tapi fardu kifayah.
Dalam bab muamalah munakahah bab janayah. Hak fardu ainnya dalam bab ibadah itu fardu ain. Hak tetapnya fardu ain bab solat. Itu hak tetap. Kalau bab puasa nanti nak masuk Ramadan, kena bicara sedikitlah berkaitan dengan rukun puasa, syarat puasa, perkara yang membatalkan puasa. Hak tahun lepas tidak ingat dah. Contoh, maknanya masuk bulan Rejab, Syakban, biasa je kuliah maghrib contohnya. Yang mengajar kitab, dia akan tukar tajuk untuk beberapa minggu sebelum masuk bulan Ramadan. Dia akan bicara tajuk puasa. Itu fardu ain tu. Sebab apa? Tahun lepas belajar dah. Ingat ke dah? Sebab kita nak puasa Ramadan. Kita beramal wajib fardu ain dengan ilmu. Kita nak puasa Ramadan, beramal wajib dengan ilmu. Kalau tahun lepas tu kita ingat lagi, tak payah belajar lah. Tapi biasanya akan diulangi. Jadi hak tetap fardu ain dalam bab sembahyang. Taharah, bab sembahyang, bab solat berjemaah, itu fardu ain. Kalau dalam bab zakat, hak fardu ainnya, hak berkenaan lah. Orang hak berkenaan. Orang terbabit dengan perniagaan. Wajib fardu ain bayar zakat perniagaan. Kita tak ada menega-menega ni. Kita bukan jenis menega. Jenis kerja kerajaan ke contohnya. Fardu kifayah belajar zakat perniagaan. Orang terbabit dengan ternakan, wajib belajar zakat ternakan. Dan kita ada ternakan. Ada lembu puluh-puluh ekor. Ada kambing puluh-puluh ekor dalam ladang. Ada. Ayam sekor pun tak ada. Tak ada lembu, tak ada kambing, tak ada unta, tak ada. Maka belajar bab zakat ternakan fardu kifayah. Orang terbabit fardu ain. Haji umrah sama juga. Orang hok nak pergi Mekah dah tu, fardu ain belajar bab haji umrah. Orang hok balik Mekah dahnya, hok balik Mekah dah. Ayah haji mak haji. Ada lagi ilmu bab haji bab umrah. Boleh tak kalau ada orang baru nak pergi Mekah, jumpa ayah haji mak haji, jadi ustazah ngajar bab haji umrah, boleh? Boleh ke? Boleh ajar? Boleh ajar? Tak ingat dah dosa ke? Dosa apa? Dah kata fardu ain sebelum pergi Mekah tu. Dah balik Mekah dah beres dah. Ilmu tu dia hilang, tak ada dosa pun. Sebab apa? Fardu ain kepada nak beramal. Dah beramal dah, pergi Mekah siap-siap dah. Selesai dah kewajipan haji sekali seumur hidup bagi yang berkemampuan. Lepas tu ilmu dia lupa, tak berdosa. Sebelum pergi Mekah, nak pergi Mekah ni nama naik, fardu ain dia belajar. Lepas dari tu ilmu tu jadi fardu kifayah, bukan fardu ain dah. Kalau ingat lagi bagus, boleh ajar orang pula. Tapi biasanya tak ingat. Orang yang yalah simpanan pun tak berapa nak ada, nama pun tak naik lagi. Apa hukum dia belajar bab haji umrah? Fardu kifayah, bukan fardu ain. Itu nak bab ibadah. Jadi maknanya hak fardu ainnya bab taharah, itu fardu ain. Bab sembahyang, syarat bagi tiap-tiap rukun sembahyang, syarat bagi solat berjamaah. Solat berjemaah, orang lelaki, pandangan yang mutamak mazhab Syafi'i, sunnatun muakkadah saja. Sunat kuat tuntut, bukan fardu kifayah. Tapi kita masyhurnya fardu kifayah. Itu pandangan Imam Nawawi, itu pandangan daif dalam mazhab Syafi'i. Orang lelaki dalam mazhab Syafi'i, selain berjemaah ni sunnatun muakkadah. Sunat kuat tuntut, bukan fardu kifayah.
Tapi kita maklum dengan fardu kifayah. Tapi pandangan muktamad sunnatun muakkadah. Bukan fardu kifayah. Orang lelaki, orang perempuan solat berjemaah fardu kifayah. Fardu ain. Apa fardu ain pula orang perempuan? Dah sungguh lebih dari orang lelaki lagi. Ada tempat suami tak melintah-melintah pun. Isteri je 5 waktu. Sebab apa? Sebab fardu ain atas orang perempuan. Fardu kifayah pun tidak orang perempuan ni, maklumlah. Tak ada ni. Tetapi nak beramal, nak solat berjemaah walaupun pandangan sunnatun muakkadah, nak solat berjemaah, maka wajib fardu ain belajar syarat-syarat untuk sah berjemaah. Orang lelaki tetaplah walaupun solat berjemaah tu bukan fardu ain, fardu kifayah pandangan Manawi tadi. Orang lelaki tetap dia kena belajar bab berjemaah. Sebab orang lelaki tetap wajib berjemaah sekurang-kurangnya solat Jumaat. Maka wajiblah kena belajar bab solat berjemaah. Kalau kata solat berjemaah bukan fardu kifayah. Kalau kata fardu kifayah pun dalam kampung ni banyak tempat dah didirikan solat berjemaah. Sebab lelaki tetap tak lepas. Sebab Jumaat fardu ain. Jumaat solatnya berjemaah. Maka orang lelaki tetap wajib fardu ain belajar syarat berjemaah. Orang perempuan tidak ada kewajipan ni. Tapi orang perempuan nak solat berjemaah yang bukan fardu kifayah, yang bukan fardu ain, maka wajib fardu ain belajar syarat berjemaah. Orang perempuan sekalipun dia tak mai ke masjid sekalipun, terkadang dia nak berjemaah juga dengan anak dia di rumah contohnya. Nak berjemaah, maka wajib fardu ain belajar syarat berjemaah. Kalau perempuan dia tak datang ke masjid sebab dia ada regu dah di rumah, dia ada regu dah, dia ada anak ke, ada cucu ke di rumah, maka afdal di solat berjemaah di rumah daripada solat berjemaah di masjid. Walaupun regu di rumah tu hanya seorang makmum. Kalau di masjid makmum puluh-puluh ratus orang, tetap afdal perempuan berjemaah di rumah dan berjemaah di masjid. Tapi berjemaah di rumah ni, maka wajib fardu ain belajar syarat-syarat berjemaah. Wajib fardu ain tu. Bukan nak datang berjemaah saja. Nak solat berjemaah orang perempuan, fardu ain fardu kifayah pun tidak. Tapi nak solat berjemaah, maka wajib fardu ain belajar syarat-syarat berjemaah. Orang sekarang ni bagus kemping solat berjemaah. Kemping solat berjemaah subuh sebagaimana solat Jumaat. Nak jadi ramai berjemaah subuh. Kemping tu sangat bagus. Tetapi tempat yang begitu makmur solat berjemaah, subuh pun makmur ramai, boleh buat makan pula lepas main fardu subuh, makan kambing lagi. Sedap tu. Makan kambing lagi, baguslah. Mana orang pun ramai solat berjemaah di masjid tersebut. Ada tak kelah membicarakan syarat imam, syarat makmum, syarat berjemaah yang ilmunya fardu ain? Ada ke tak di tempat tu? Tak ada. Nak buat amal saja. Ilmu fardu ain ditinggalkan. Ini akhir zaman. Dia berbangga dengan makmur ramai, ratus makmur, ribu subuh. Tapi hak fardu ain, hukum hakam, solat berjemaah, bak muafiq, bak masbuk, tak erti apa satu pun muafiq masbuk. Contoh, pada ni, dia hanya penting kepada nampak gah dengan amal ramai, tapi ilmu fardu ain. Berjemaah tu bukan fardu ain, tapi bagus kita nak pakat berjemaah untuk dapat fadilah sunnah Nabi SAW. Tapi nak beramal, wajib dahulukan ilmu. Maka fardu ain belajar bab syarat berjemaah. Ada ke tak? Buat ke tak?
Yang mana terkadang yang atur masjid itu orang jahil. Semangat nak buat amal ibadat. Semangat nak jadi naik nama masjid mereka. Tapi orangnya jahil yang pegang tu. Yang ada ni. Yang pegang tu orang jahil. Ada dia masalah. Orang yang pegang tu orang yang bijak pandai. Bijak pandai dalam ilmu dunia. Dahulu dia pegang pejabat. Dia bawah. Dahulu dia pegang syarikat. Dia bawah. Pejabat bawah dia teratur molek sebab dia orang bijak. Ilmu dunia. Syarikat dia berkembang baik sebab dia orang bijak dalam perniagaan. Tiba-tiba orang yang bijak di ilmu dunia ni nak jadi pegang masjid yang jahil ilmu agama. Ni dua hari. Faham tak ni? Akhirnya hanya berbangga dengan apa ni? Dengan napok ramai orang. Tapi kualitinya macam mana? Ilmunya macam mana? Ni banyak ni di bandar-bandar besar yang seumpama ni. Ini orang yang maklum kan? Ahli jemaah yang maklum kan? Tak ada dia kata. Bab-bab hukum hakam solat berjemaah. Tak ada hak berat lagi fardu ain tauhid pun tak ada. Bab taharah fardu ain fiqh hak lain pun tak ada. Fardu tasawuf pun tak ada. Tu lagi beratlah. Sebab apa? Diberi penguasaan kepada orang jahil. Dia hanya winapuk tadilah. Napuk ramai. Berjemaah bukan fardu ain. Nak dapat fadilah berjemaah sunnah Nabi SAW, fardu ain belajar bab syarat berjemaah. Syarat berjemaah ada 12 syarat dan setengah kitab. Muafiq masbuk hanya satu bahagian daripada pembicaraan syarat berjemaah. Muafiq masbuk hanya satu bahagian sahaja daripada solat berjemaah. Mana orang lelaki tetap berjemaah, kau akannya Jumaat. Orang perempuan pun pasti akan berjemaah. Tak mari ke masjid pun mereka berjemaah di rumah. Tetap berjemaah. Kena belajarlah syarat imam macam mana. Kalau jadi makmum muafiq macam mana. Kalau jadi makmum masbuk macam mana. Ini ilmu budak-budak je. Kalau sekolah rendah, ilmu darjah 5 muafiq masbuk. Ilmu darjah 5 bukan tingkatan 5. Darjah 5 orang tahu darjah 5? Ada 11 tahun. Budak umur 11 tahun darjah 5. Budak umur 11 tahun. Ilmu budak-budak tu ilmu fardu ain. Darjah 5 bukan tingkatan 5 pun. Kita tua kereta dah. Kereta apa panggil dah? Bukan tua kereta. Tua kereta. Tua keripuk. Tua kereta dah. Tak pernah belajar bab mafik masbuk. Ilmu budak jah 5. Tak malu. Rajin solat berjemaah. Dan dapat fadilah. Tidak melengkapi syarat berjemaah. Bukan kata fadilah berjemaah tak dapat. Sembahyang batal. Kosong. Tak ada sembahyang. Pada ni nak kejar ni fadilat berjemaah. Yang dikendong kejar tak dapat. Yang dikendong berciciran. Pada ni yang dikendong berciciran. Dah kita belajar dah bab taharah, kita belajar dah bab rukun, syarat bagi rukun. Itu untuk sah solat seorang. Untuk sah solat seorang. Untuk sah solat berjemaah fadilat 27 sunnah Nabi SAW. Kena belajar bab syarat berjamaah. Tu fardu ain. Jadi hak tetap fardu ain bab solat. Tu hak tetap fardu ain. Bab ibadat lah. Bab puasa, bab zakat, bab haji macam tadi. Bab puasa, bab zakat, bab haji. Tapi kalau orang ni memang amalan dia melazimi dengan puasa sunat, Isnin kami, ilmu bab puasa fardu ain dia kena ingat sama-sama. Sebab dia bukan hanya puasa Ramadan. Dia puasa Senin, dia puasa Khamis, dia puasa Senin, dia puasa Khamis, maka wajib fardu ain dia kena ingat. Dia punya rukun puasa, syarat puasa, perkara membatalkan puasa.
Bukan tunggu Rejab Syaban dah. Sebab dia beramal sepanjang masa istiqamah dengan puasa sunat. Hak tadi kata Rejab Syaban dia kena perbaharukan balik ilmu bab puasa bagi mereka yang hanya puasa Ramadan. Memang ada orang seumpama tu. Ada orang yang tak pernah puasa di luar Ramadan. Ada orang lelaki lah. Orang perempuan tu biasa. Orang perempuan puasa di luar bulan Ramadan. Orang perempuan biasalah sebab dia Ramadan tidak cukup. Orang perempuan biasa. Sebab dia Ramadan tak cukup kan. Perempuan biasa berpuasa pada masa orang kenyang. Puasa bulan Ramadan, orang lapar belaka, tak pelik. Kalau tak puasa tu susah. Tak puasa lah susah. Sebab orang lapar belaka tak ada makanan, kita nak makan. Susah sebab orang puasa belaka. Ni, pada masa orang kenyang belaka, tiba-tiba dia lapar, puasa. Ada orang lelaki yang tak pernah puasa. Sunat, tak pernah puasa sunat. Dia kata nak teras, sampai tengah hari liku. Sampai tengah hari, dia kata lain kali dia royak kau beritahu perempuan dia, nak puasa sunat supaya tinggal untuk sahur. Perempuan dia kata apa? Tak payah lah. Perempuan dia tak melayang. Begitu no. Apa isi tak melayang? Sebab apa? Hangat tai ayam dia kata. Tengah hari buka. Ada orang lelaki seumpama tu. Sebab tu ada orang walaupun dia musafir, syarat membenarkan dia berbuka, dia tidak berbuka. Dia tidak berbuka. Sebab apa? Tak boleh nak qada. Dia tak boleh nak qada. Kenapa? Dia tak boleh nak puasa di luar bulan Ramadan. Ada seumpama tu. Orang ni kuat amal ibadat. Tapi dia bak makan dia tak boleh. Bak lapar perut dia tak boleh. Bak lapar perut. Dak lapar perut seorang, orang lain kenyang tu tak boleh tu. Kalau lapar perut belaka, puasa belaka, okeylah. Kedai-kedai pun tutup. Ni kita lapar perut, lalu sekedar ramai orang. Tahan ujian? Tahan ujian. Kalau bulan puasa, kedai tutup belaka, memanglah. Waktu mudah je, tambahan pula wajib. Hak ni puasa sunat. Jadi hak pasal ni lah. Rejab Syaban, dia kena perbaharukan bab puasa. Tapi kalau orang yang melazimi puasa sunat, ilmu bab puasa, fardu ain dia kena tahu sokmo-sokmo. Sebab dia nak beramal dengan puasa sunat. Pada ni. Tapi tetap dah fardu ainnya, bab taharah, bab solat berjemaah, hak tu tetaplah, hak tu fardu ain. Hak tu tetap dalam bab ibadah ni. Bab solat, bab ibadah, bab puasa, bab zakat, bab haji. Ni bab muamalah. Bab muamalah, bab munakahat, bab janayat. Hak ni bukan fardu ain daripada ilmu fikhi, daripada ilmu fiqh. Dan sesungguhnya tiap-tiap yang bukan itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Tetapi disebut sini fardu kifayah. Dia gini je, kita kena ingat apa yang kita beramal, maka wajib kita mengetahui. Kita terbabit dengan jual beli. Kita kena tahu juga sedikit. Sebab kita terbabit dengan amalan jual beli. Kita terbabit dengan amalan sewa menyewa. Kita terbabit dengan amalan sewa menyewa. Maka kena tahu sedikit. Jual beli. Macam mana dengan hukum akad jual beli. Anda tahu juga tu. Akad sewa menyewa. Dalam bab muamalah. Orang yang terbabit dengan bersyarikah, bersekutu, berkongsi modal. Dia kena belajar bab syarikah dalam bab muamalah. Bab muamalah ni banyaklah. Jual beli, sewa menyewa, dalam bab gada menggada, bab hiwalah, bab dhaman, bab wakalah, mukhabarah, muzara'ah, musaqah. Dia kena tahu sedikit. Kalau terbabit lah. Kalau dia terbabit dengan bersyarikat, berkongsi modal, macam mana cara dia?
berkongsi modal dengan tenaga. Hak ni dia bersyarikat, tapi hak ni buat keluar modal. Dia punya regu dia, pasangan dia buat kerja. Buat kerja. Bersyarikat. Macam mana dalam hukum syaraknya macam mana bersyarikat? Tu kena belajar tu. Kalau yang terbabit lah, dia kena belajar. Dia kena belajar molek bab bersyarikat. Dia kena tahu juga sedikit bab wakaf, bab heboh, bab wasiat. Dia tahu juga tu bab muamalah belaka tu. Bab faraid. Kena tahu serba sedikit kena tahu. Mana kalau bab heboh. Bab heboh. Anak, mak, ayah beri pada masa hidup kepada anak cucu contohnya. Apa hukum dia. Dalam bab ini dalam bab wasiat. Seseorang wasiat, manakah wasiat yang sah, manakah wasiat yang tidak sah, mana wasiat yang bergantung kepada persetujuan waris. Bab faraid pula rekah-rekah nak tahu juga. Saya kasarlah cara terperinci, tak apalah bab faraid ni kita pergi pejabat, biar pejabat yang uruskan. Ada ni nak belajar betul-betul bab faraid. Kadang-kadang orang belajar pondok pun penimpala juga bab faraid ni. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu serba sedikit. Nak perinci pergi jabat. Biar tahu. Jangan buat jahil tukir sangat. Jahil tukir, faham tak? Jahil tukir. Mati je, aku nak oning. Aku nak oning. Aku nak oning. Nak mana? Kira dululah. Jenis mayuk khelong pula. Khelong pula tu, pasangan sebelah tu, hak tak ada kena-mengena, khelong juga. Hak sebelah dia tu. Hak tak ada kena-mengena tu. Dengan harta arwah ibu bapa. Hak tu tak ada kena-mengena, bukan anak menantu je. Hak tu khelong. Dia cocok kepada anak. Hak tu apa? Kena kira belaka. Kira belaka lah. Kena kira belaka. Sudu sebatang pun kena kira. Ada ni. Pinggang sekeping pun kena kira. Jangan pakai. Tiba tak ada. Dah pakai mana? Pinggang comel. Tak apa dia lagi. Hak ipom, hak jelah tu lah. Nak. So tuk laki dia ambil. Tuk laki pula abang sulung. Gomong lalu dah bini dia nak. Lama dah bini dia kenang ke pinggang. Lepas tu mana? Tak ada dah walik dah. Jahil tukir orang panggil. Takkan hak tu nak kira. Memang kena kira. Kira molek macam mana hak ni. Hak yang berhak. Yang menantu tu jauh-jauh duduk. Disuruh balik rumah dia lah. Dia duduk nyibuk situ. Jauh-jauh tu. Hak tak ada kena-kena tu. Main dia itah hak tu nampak hak tu kenang hak ni. Susah tu hak jahil tukir. Ya di balik rumah dia duduk jauh. Yang berhak ni macam mana hak ni. Ada orang nak kedak. Masing-masing kata hak ni. Hak ni tak embuh. Hak ni pun tak embuh. Hak ni pun tak embuh. Lepas tu siapa hak nak? Tak apalah. Dia ambil. Boleh ambil lah. Tapi wajib dengan persetujuan waris yang berhak. Bukan pakai ambil ikut minat. Ambil ikut kenang. Haram seumpama tu. Bukan hak kamu. Hak kesemua ada. Ada ni. Kita cerita hukum. Maknanya, sudu sebatang pun kena buat kira. Tapi kita adik-beradik ni, kita pakai bertolak ansur lah. Tapi bertolak ansur ni kemudian selepas sama-sama mengetahui semua ni ada hak masing-masing. Semua ada hak untuk menuntut masing-masing. Biar jelas dahulu barulah. Saya tak ambuh lah ni. Ambil kawak lah. Hak ni pun kata saya tak ambuh lah. Sama-sama adik-beradik. Terus duduk kira mana lah. Itu atas sukarela. Tidak ada yang boleh paksa. Jangan dia paksa tu. Allah. Abang kan kaya kan. Hak ni pun abang nak juga. Yang duk kacak. Tu hak dia. Jangan. Kalau dia nak juga. Walaupun dia kaya-raya pun.
Allah, pinggang waktu pun abang hok kaya raya dah amari rumah tu penuh dah nak juga. Hak dia tak sedap kosek lah. Kalau dia nak. Tapi bertolak ansur lah. Itu yang lebih baik. Tapi faham tak ni? Sebelum nak cerita bab tolak ansur, biar kena masing-masing tahu. Dia ada hak. Dia ada hak belakang ni. Ada hak. Hak adik-beradik ada hak, ada hak, ada hak. Barulah. Dia nak tak berterima. Dia tambah hak dia. Dia nak serah kepada adik-beradik yang lain. Tapi kena pastikan persetujuan yang jelas, yang nyata. Jangan tiba-tiba hilang barang. Itu mencuri orang panggil. Itu mencuri. Ada ni. Ini panggil jahil tukir. Mana biar tahu jugalah. Biar tahu hak masing-masing. Kemudian bincang. Kemudian bertolak ansur. Bukan nak suruh ni. Nak suruh ketak. Bukan. Tapi biar masing-masing tahu hak dalam bab faraid. Barulah. Kira kena bincang molek. Kalau ada wasiat, bincang molek bab wasiat. Kalau arwah tu berkewajipan haji dah, tapi giliran dia tak sapa lagi dia meninggal, macam mana nak ambil daripada harta arwah untuk upah haji? Macam mana arwah yang ada hutang puasa, fidyah dia macam mana? Tu kena perici molek. Dia bab faraid ni bukan fardu ain, tapi secara ringkas kena tahu juga serba sedikit. Kena tahu serba sedikit. Supaya tidak terambil hak orang. Ada ni. Orang panggil apa? Curi orang panggil. Memang adalah seumpama ni. Belum sempat apa-apa, tak ada dah. Diangkut balik rumah dia dah. Ni. Alah apa? Alah takkan dia nak juga. Hak dia. Dia nak ke tak ampuh? Cerita kemudian. Itu gitu. Ada ni. Itu bab dipanggil bab muamalah lah tu bab faraid. Kena tahu sedikit. Jangan kita buat mudah-mudah. Kalau isteri, walaupun isteri tu mak tiri tu, anak semua dak kenang belaka. Contohnya. Ayah je meninggal, mak tiri dak kenang tu, anak-anak perambak belaka. Lepas tu bagian dia, nikah sekejap aje. Nikah sekejap. Akad nikah. Saya terima nikahnya. Sah nikah. Mati lalu pok tua tu. Pok dia tua tu mati dah. Tidak molek mak tiri ni. Dia ada hak. Jangan. Isteri arwah. Ni ada juga perambak. Sebab apa? Mak tiri hak tak jenis dia kata. Dia perambak. Lepas tu bahagian dia. Allah. Nikah sekejap. Dia ada bahagian. Macam ni. Jangan buat lebih kurang gitu. Betul lah. Kamu tak kenang ke mak tiri tu. Biarlah apa hal pun. Tapi dia ada hak daripada harta peninggalan suami dia. Bukan masalah nikah sekejap ke lama. Sah nikah. Okey. Dalam majlis akad nikah tu mati pok dia ni. Jangan. Dia sebagai isi arwah ada bahagian. Jangan tolak dia. Lepas tu nak kira macam mana? Kira macam mana apa? Kira molek lah. Nila. Bagi untuk mak tiri tu. Hak dia. Lepas tu dia balik rumah dia lah. Tamu tak kenangkan mak tiri tu. Dia balik rumah dia. Tapi hak dia jangan kosek. Dia bab ni, bab faraid ni, kalau tanah rancangan falda, itu yang sangat bermasalah. Tanah rancangan falda tu sangat bermasalah. Banyak berlaku apabila ayah meninggal, hak tiri hak ada, hak anak tak kenang tu perambak. Lepas tu hak dia kena nilai lah. Kena nilai. Hak harta arwah ayah tu. Rumah falda berapa nilai? Ladang kelapa sawit 10 hektar berapa nilai? Lepas tu kena bayarlah ke mak tiri tu. Jangan duduk perambak gitu. Hak dia. Ada ni. Ni kadang-kadang dia pakai
Halau gitu je. Kadang-kadang yang lebih malangnya, ada dengan adik-adik sepok tu lah. Dengan adik-adik pun dia halau. Lepas tu bahagian, dia anak lelaki. Hak ni pun anak lelaki juga ni. Hak anak mok baru ni. Sama je hak dia. Sama je. Anak lelaki hak abang. Dengan mok lama. Hak meninggal dah. Anak lelaki hak adik. Dengan mok baru ni. Ada hak yang sama. Tak? Dengan mok tiri. Dengan adik sebapak ni. Dah. Balik. Lepas tu dia pun bagi adik-beradik. Semok hak meninggal hak lama dah. Pada. Itu semua makan harta haram milik orang. Jadi Felda kadang-kadang dia banyak masalah berkaitan dengan faraid. Sebab harta Felda tidak boleh nak pecah. Bukan macam harta kapung. Di Felda lain. Tapi tetap dia kena balik pada hukum faraid. Lepas tu nilai lah. Bayar dengan duit apa semua. Dan ni. Dia tak boleh nak tu tak boleh. Lepas tu kata bab faraid kena tahu serba sedikit. Perincian pergi pejabat. Itu perincian. Tak ada ni. Ini dalam bab muamalah. Dalam bab munakahat, bab munakahat kena jelas, kena tahu kot serba sedikit. Dalam bab cerai macam mana, cerai ni secara soreh macam mana, secara kinayah, sindiran macam mana, kena tahu juga serba sedikit. Orang jahil tukir ni hari-hari bercerai. Ada orang bala suami dicerai. Bala suami dicerai. Bala suami dicerai. Daripada muda sampai ke tua. Berapa puluh kali cerai pun tak tahu. Lepas tu bukan cerai 3 je. Tak ada 3. Dia 30 kali cerai, 300 kali cerai pun tak tahu. Jahil. Ada. Dia bala je laki bini, tak laki dia cerai dia. Lepas tu baik pula. Lepas tu lelaki cerai pula. Baik pula. Tu lelaki cerai pula. Baik pula. Dah mana 3 kali? Tak ada 3 kali. 30 kali lebih tau. Ni. Jahil sangat ni jahil. Ada yang seumpama tu. Dia kena tahu jugalah. Contohnya, masa dia ajar dalam khusus kahwin tu. Dia ajarlah dalam bab ni. Dia ajar dalam bab cerai macam mana. Tu dia kena tahu serba sedikit. Sebab dia nak masuk kepada alam perkahwinan. Dia kena tahu serba sedikit. Dalam bab cerai, dalam bab nafkah, dia kena tahulah. Dalam bab nafkah apa semua, dia kena tahu serba sedikit. Dia kena tahu juga dalam bab menyusu, dia tahu juga serba sedikit. Orang sekarang kuranglah orang dulu. Orang dulu dia duduk sekapung ni, dia mudah. Anak orang menangis, dia pergi susu dia. Anak jiran dia menangis, dia pergi susu dia. Ni banyak berlaku di Felda juga. Felda ni dia ada pahit air tepi jalan suti. Lepas tu rumah 20 buah tu dia duduk basuh situlah tepi jalan zaman dulu. Masing-masing anak kecil belaka. Masing-masing ada susu. Bunyi kia sebelah, tahu dah mak dia duduk basuh. Mak sebelah ni, ni jiran sebelah ni wipek dia. Wipek kenyang budak tu, tidur. Tapi dia hidup berjiran kan. Bila anak ulah ni pula nangis, hak alik ni pula wipek dia, susu dia, kenyang, tidur. Berapa kali kenyang dalam tempoh 2 tahun? Berkali-kali kenyang. Anak susuan jadinya, jadi mahram. Nak tahulah bab hukum. Ini bab munakahat, bab susuan, menyusu, nak tahu hukum. Dia jauh, pahit tu jauh. Jadi duduk kia ni hak sebelah ni. Alah, dia wipek dia, tadi susu dia banyak kan. Masing-masing anak kecil. Kena tahu bab hukum ni. Sebab dia akan jadi mahram. Haram nikah. Jadi adik-beradik susuan, anak saudara susuan, cucu susuan, cucu saudara susuan. Ada ni. Dia panjang bicara hukum ni. Tiba-tiba berkenal dengan anak sebelah, menikah sama-sama mahram, adik-beradik susuan. Macam mana? Dah jahil sangat. Kena tahu juga serba sedikit. Itu dalam bab munakahat. Dalam bab janayat tu, dalam bab kisah, dalam bab diat, dalam bab hudud. Itu balik kepada bab-bab
ilmu-ilmu bab perundangan Islam lah tu, hak tu fardu kifayah, bukan fardu ain. Hudud dalam bab zina, dalam bab qazaf, hudud dalam bab minum arak, hudud dalam bab mencuri, merompok, qisas dalam bab bunuh balah, qisas dalam bab cedera balah, itu semua fardu kifayah. Dalam bab diat pula, diat yang macam mana? Dia panjanglah bicara waktunya. Panjang bicara bab janayat. Itu semua tu berkaitan dengan ilmu fardu kifayah, bukan fardu ain. Cuma yang wajib kita imani. Qisas adalah hukum Al-Quran. Hudud adalah hukum Al-Quran. Dia adalah hukum Al-Quran. Kita wajib beriman dengan hukum hakam yang terkandung di dalam Al-Quran. Ilmu bab qisas, ilmu bab hudud, ilmu bab dia, fardu kifayah kita mengetahui. Tak tahu pun tak berdosa, tapi asas hukum agama ni wajib kita imani, sebab dia ada hukum yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Maka jika engkau kata ini kadar, ini sakatan dari ilmu tauhid, adakah hasil dengan menilik manusia dengan ketiadaan guru, yang mengajar akan dia balik pada ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni kita wajib berguru ataupun tidak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.